Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dihimpunkan di malam yang mulia penuh barakah untuk belajar dan juga menuntut ilmu berkenaan di dalam satu program Sembang Santai Korban. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jadi sebelum saya mulakan program kita pada hari ini, saya nak tanya dulu audien kita yang berada di platform Zoom dan juga Facebook, boleh dengar suara ke tidak? Dengar ke dengar tuan-tuan? Kalau dengar di Facebook, kalau dengar tolong komen dengar ya. Kalau di Zoom tolong komen suara jelas. Saya nak tahu yang tu je dulu. Sebelum kita teruskan program yang sangat best pada malam ni, tolong respon dulu tuan-tuan sama ada audio kami berada dalam keadaan yang jelas dan juga baik. Boleh ya? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memperkenalkan diri saya, Ustaz Wan Jalaluddin bin Wan Ismail selaku moderator pada malam ni. Ya, dan juga bersama dengan saya seorang tokoh ataupun trainer profesional mukmin, iaitu Ustaz Junaid. Yang sangat faqih, sangat hebat dan biasa dalam training. Beliau dijemput pada malam ni untuk membentangkan satu program iaitu Sembang Santai Korban, ya Ustaz ya? InsyaAllah. Yang dinamakan Mungkar dalam Ketaatan. Ya, Masya Allah. Betul ya? Masya Allah. Jadi apa yang kita buat sebenarnya adalah satu persediaan kita untuk berhadapan dengan ataupun sebelum kita nak merayakan Hari Raya Korban pada minggu hadapan. Betul Ustaz? Ya, insyaAllah. Jadi ilmu-ilmu ni perlu kita tahu sebelum kita nak lakukan korban. Apakah korban yang kita buat itu mengikut syariat atau korban yang kita buat itu mengikut adat? Bahkan kita tak sedar banyak benda. Kadang-kadang kita mengikut adat yang telah turun-temurun daripada orang tua kita. Betul? Baik, jadi sebelum tu, saya serahkan kepada Ustaz Junaid untuk bercerita sedikit sebanyak berkenaan program kita pada malam ni, iaitu Sembang Santai Korban, Ustaz. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih sahabat saya, Ustaz Jalal. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, pada malam yang penuh keberkatan ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam satu majlis yang penuh dengan keberkatan Allah yang disebut, yang dikategorikan sebagai majlis zikr. Ya? Nabi menyatakan, barang siapa yang melalui taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, maka singgahlah. Lalu ditanya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksudkan taman-taman syurga itu? Maka Nabi menyatakan taman syurga itu ialah majlis zikr. Majlis yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang alhamdulillah kita berada dalam majlis yang penuh keberkatan ini, yang dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini ya, yang terus-terusan mendoakan kerahmatan kita, keberkatan kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah mereka dan rahmatilah mereka sehingga ke penghujungnya. Ialah ini antara kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok, alhamdulillah, kita syukur juga pada malam ini kerana kita diberikan hidayah taufik oleh Allah. Alhamdulillah. Satu hidayah yang begitu besar yang diberikan oleh Allah khusus kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermakna yang masuk pada malam ini orang yang dipilih, Ustaz. Ya, insya-Allah ya, itu dipilih sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah memberi kekuatan kepada kita, Allah memberikan ruangan masa kepada kita. Mungkin di sana ramai orang yang diberi ruangan masa. Kan? Mungkin ketika ni sembahyang Isyak pun dah selesai. Dah mungkin malam ni malam Sabtu, hari Sabtu malam Minggu. Maknanya malam yang agak santai. Betul. Dia beri ruang. Tapi bila tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dapat bersama dengan kita pada malam ni. Maknanya kehadiran kita ini merupakan pilihan Allah. Betul. Maka Allah nak beri kebaikan, pasti ada kebaikan-kebaikan. Ya Allah janjikan kepada kita insya-Allah pada malam ini. Ya Allah ya, moga-moga kita diberikan kerahmatan, kekuatan dan sehingga ke penghujung kita bersiaran insya-Allah. Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah sebelum kita mula nak minta jasa baik tuan-tuan yang berada dekat Facebook, tolong share
program kita pada malam ini dekat kawan-kawan, dekat grup-grup Facebook yang ada. Tolong share supaya biar ramai muslimin dan juga muslimat mendapat manfaat daripada program-program yang kita akan buat dan seterusnya. Begitu juga kepada jemaah kita yang berada dalam platform Zoom pada malam ni, tolong share link yang telah kita berikan kepada kawan-kawan, jiran-jiran, keluarga, supaya kita semua mendapat ilmu untuk berhadapan dengan Hari Raya Korban yang akan tiba pada minggu hadapan saya. InsyaAllah. Baik. Jadi tanpa melengahkan masa, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Junaid untuk membentangkan ataupun sembang santai. Tuan-tuan boleh siapkan soalan dan kita akan ada sesi soal jawab di hujung program ni nanti. Siapkan soalan banyak-banyak tuan-tuan. Tak ada masalah, boleh tanya. Okey? Baik, dipersilakan. Serahkan kepada Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz, sahabat saya. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipertemukan di pertemuan yang cukup baik ini, tuan-tuan. Marilah sama-sama kita berdoa oleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kekuatan untuk meneruskan program yang singkat ini, insya-Allah pada malam ini dengan kekuatan dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sebelum kita berbincang tentang topik yang diberikan, iaitu sembang santai korban, suka saya mulakan tuan-tuan dalam perbincangan kita nak melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membentuk diri kita. Apakah sistem pembentukan Allah Subhanahu Wa Taala membentuk diri manusia untuk menjadi manusia yang saleh, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sistem pembentukan manusia ini dibentuk sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah menyatakan kepada kita dalam firman dalam surah Al-Baqarah ayat 138 yang berbunyi, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Pencelupan Allah, dan siapakah yang lebih baik pencelupannya daripada Allah? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita, menciptakan kita dengan tujuan yang tepat dan jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tuan-tuan, Allah sebut dengan jelas tujuan kita dihidupkan untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah agenda sebagai seorang hamba kepada Allah untuk menjadikan kehidupan kita ni bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila Allah yang mencipta kita, Allah yang menghidupkan kita daripada pagi tadi sampailah ketika dan saat ini, dan Allah juga menentukan sistem kehidupan kita. Allah menentukan sistem kehidupan, kerana kehidupan ini bukanlah kehidupan yang sia-sia dan tanpa tujuan, tapi kehidupan kita merupakan kehidupan yang ditentukan tujuannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu untuk beribadah kepada Allah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Allah bentuk Allah bentuk manusia dengan sistem pembentukan Allah, insya-Allah. Jadi kita nak lihat apabila kita bincang tentang sibghatullah, pencelupan Allah, sistem pembentukan Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama tuan-tuan kita hayati satu firman, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hadis yang masyhur. Merupakan hadis yang masyhur dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, dan juga disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Hadis yang kedua tuan-tuan, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab, dia berkata, pada suatu hari ketika kami sedang duduk bersama baginda Nabi SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan rambutnya juga sangat hitam. Tidak berpakaian, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tiada seorang pun yang mengenalinya. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi SAW dan mendekatkan lututnya, lalu meletakkan dua tangannya di atas pahanya seraya berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi SAW menjawab,
Islam itu adalah engkau bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan solat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Lalu lelaki itu menyata, sadaqta, benarlah engkau wahai Muhammad. Di ketika itu agak kehairanan para sahabat melihatkan gelagat lelaki ini. Dia bertanyakan soalan pada Nabi dan membenarkan perkataan Nabi seolah-olah dia sudah mengetahui jawapannya. Lalu dia bertanya lagi, akhbirni anil iman. Muhammad, jelaskan aku tentang iman. Maka Nabi SAW menyatakan, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari kiamat, serta beriman pada takdir baik dan buruk. Sadaqta. Lalu dia membenarkan perkataan Nabi SAW. Seterusnya dia menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Lalu Nabi menyatakan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Kemudian tuan-tuan, dia bertanya lagi, kata Umar, bilakah terjadinya kiamat? Nabi SAW jawab, tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Lalu dia bertanya, tolong jelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Nabi kata, jika seorang wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau dapati pengembara kambing yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, saling berlumba-lumba untuk meninggikan bangunan-bangunan. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, kemudian lelaki itu pun pergi. Aku pun terdiam sejenak, kata Umar. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapakah orang tadi? Umar menyatakan, Allah dan Rasulullah yang mengetahuinya. Lalu Nabi menyatakan bahawa orang itu adalah Jibril yang datang untuk mengajar agama ini kepada kamu. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, dalam hadis yang masyhur ini yang disebut hadis Jibril, Allah menyatakan kepada kita, Allah mengajar kita melalui perantaraan Jibril alaihissalam yang hadir dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanyakan soalan yang memang sudah diketahui jawapannya, sehingga kan dia membenarkan perkataan Nabi. Tetapi apa tujuan dia bertanya soalan di tengah lingkungan para sahabat? Maksud Jibril bertanya itu adalah untuk mengajar para sahabat tentang agama. Apa yang dimaksudkan oleh agama? Iaitu 3 elemen yang penting dalam agama. 3 elemen yang penting dalam agama, seperti yang dinyatakan dalam hadis ini, iaitu pertamanya Islam. Nabi menjelaskan dalam persoalan Islam itu, iaitu 5 rukun Islam. Bermula dengan kalimah syahadah, kemudiannya mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan melakukan ibadah haji. Dan seterusnya dia bertanya tentang iman. Nabi menjelaskan ke-6 rukun iman. Seterusnya bertanya tentang ihsan. Nabi menyatakan ihsan iaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, kalaupun kau tak boleh melihatnya, sungguh dia melihatmu. Maknanya ihsan iaitu kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan lihat dengan mata, tetapi lihat dengan mata hati kita. Dan kalau kita tidak lihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati kita, kita merasai dengan hati kita bahawa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ketiga-tiga elemen pembentukan yang menjadi sistem Allah Subhanahu wa taala membentuk diri manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati para tetamu Allah yang dimuliakan pada malam ini, elemen yang pertama, elemen Islam, yang juga dinamakan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Islam yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, iaitu peraturan-peraturan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita difardukan dan dituntut untuk melakukan ibadat, semua ibadat itu adalah suatu edisi ibadah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syariat yang didatangkan. Dalam ibadah kita kepada Allah, semuanya didatangkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kita tak boleh bentuk ibadah ikut suka kita. Ditentukan kaedah dan caranya. Kita nak solat, ada kaedah dan caranya. Kita nak berpuasa, ada kaedah dan caranya. Kita nak melakukan ibadah berzakat, ada kaedah dan caranya. Begitu juga di ketika ini ada sahabat-sahabat kita kaum muslimin yang sedang berada di Makkahul Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Semuanya ada kaedah dan caranya yang telah ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dinamakan proses Islam. Dan hari ini tuan-tuan, 5 hari lagi kita akan melakukan satu lagi proses Islam yang mulia yang dikhususkan pada bulan Zulhijjah, pada 10 Zulhijjah, iaitu ibadah berkorban. Ibadah berkorban ini merupakan siri ibadah yang disunahkan kita lakukan oleh umat muslimin sekarang. Jadi tuan-tuan, ibadah korban ini tuan-tuan, dia tidak akan sempurna jika tidak dilakukan dengan iman yang jelas kepada Allah. Dia tidak akan sempurna sifat ibadah tersebut jika tidak didatangkan dengan iman yang jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah korban yang bakal kita laksanakan ini. Seperti mana kita juga melakukan ibadah solat, mesti ada dibina solat itu atas keyakinan kepada Allah yang disebut keyakinan dalam keimanan kita. Dan apabila sudah dipadukan ibadah proses yang merupakan proses-proses Islam itu dilaksanakan dengan tepat dan betul mengikut apa yang telah disunnahkan oleh baginda Nabi SAW dan dilaksanakan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sampai ke martabat yang ketiga, iaitu martabat ihsan. Tidak sempurna ibadah seseorang itu tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sempurna ibadah seseorang itu jika tidak lahirnya ihsan. Ihsan merupakan rasa muraqabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan ibadah tersebut, kita merasai dengan mata hati kita, bukan mata kepala kita, bahawa kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati. Dan jika kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata hati, kita merasai kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang puan-puan yang dirahmati, apabila solat yang kita lakukan, ibadah kurban yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan berasaskan iman yang tepat dan jelas kepada Allah, dan ibadah tersebut dilakukan dengan rasa muraqabah kepada Allah, merasai kita dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesan ibadat itu dalam kehidupan kita begitu besar. Maka lahirlah nilai-nilai murni dalam kehidupan kita. Apabila ibadah yang kita lakukan ini dibangunkan dengan iman yang tepat dan jelas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa ada rasa muraqabah kepada Allah, sentiasa ada penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, merasai kita dinilai dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti melahirkan nilai-nilai murni dalam kehidupan kita, yang mana terhadap Allah Subhanahu wa taala lahirnya nilai akhlak dalam diri kita. Terhadap manusia, kesan daripada ibadah yang terbangun dengan keimanan dan dengan ihsan ini tuan-tuan, akan lahirlah akhlak mulia sesama manusia. Semakin kuat kita melakukan ibadah yang berasaskan keyakinan iman dan ihsan, maka semakin halus budi kita sesama manusia, lahirnya akhlak mulia sesama manusia. Dan kesan ibadah kita yang dibina atas iman dan ihsan itu, lahirnya kesan terhadap profession kita, lahirnya nilai itqan, nilai kesungguhan, kompetensi dalam kita melaksanakan kerja kita, adanya ketekunan dalam kita melaksanakan kerja. Inilah hasil tuan-tuan yang lahir daripada ibadah yang sempurna, bermula daripada proses-proses Islam
dimantapkan dengan keyakinan iman, seterusnya dipantau dengan pengawasan ihsan, maka lahirlah nilai takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah nilai akhlak sesama manusia, lahirlah nilai itqan, nilai kesungguhan, ketekunan terhadap profesion dan pekerjaan kita. Inilah sistem bagaimana Allah membentuk diri manusia hari ini, tuan-tuan. Oleh itu, tuan-tuan, daripada kefahaman kita tentang sistem pembentukan agama dalam diri kita, macam mana kita nak melahirkan nilai takwa, nilai akhlak mulia dan nilai ketekunan dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan, berasaskan 3 elemen penting yang dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Berasaskan kefahaman itulah kita nak melihat bagaimanakah ibadah korban kita pada hari ini, tuan-tuan. Jadi, outcome daripada ibadah kita yang kita lakukan dengan tepat dan betul, dengan dasar keimanan yang mantap kepada Allah dan diawasi dengan pengawasan muraqabah ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah outcome nilai mulia dalam kehidupan kita. Pertamanya takwa kepada Allah, akhlak mulia terhadap manusia, dan itqan terhadap pekerjaan kita. Insya-Allah, tuan-tuan, dalam siri ibadah korban yang kita akan bangunkan 5 hari lagi ni, tuan-tuan, inilah matlamat hasil yang nak kita usahakan. Kita nak lahirkan nilai takwa dalam kehidupan kita daripada ibadah korban yang bakal kita laksanakan. Kita nak lahirkan nilai akhlak sesama manusia hasil daripada ibadah korban yang kita bangunkan. Kita nak lahirkan nilai itqan dalam pekerjaan kita, ada kompetensi dalam pekerjaan kita hasil daripada ibadah korban yang bakal kita bangunkan. Bagaimana cara, tuan-tuan? Mari sama-sama, tuan-tuan, kita lihat kata bagaimanakah kita nak membentuk ibadah korban yang sempurna. Baik, tuan-tuan, bila kita berbincang tentang korban ini, tuan-tuan, saya nak melontarkan satu soalan lah, tuan-tuan. Apa tujuan kita buat korban? Ataupun kenapa kita berkorban, tuan-tuan? Selalunya kita cerita tentang korban, tanya tentang hukum dan sebagainya. Jadi saya nak lontarkan satu soalan di awal pertemuan kita ni. Apa tujuan kita berkorban? Sebab bila kita sebut korban, dia berasal pada perkataan kurbu. Kurbu ni maknanya dekat. Maknanya di sana tujuan kita melakukan ibadah korban iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan kepada satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu wa la in ista'adhani la'u'izannahu." Hadis yang bermaksud, apabila hamba-Ku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, nescaya aku akan mencintainya. Maka jika aku sudah mencintainya, aku akan menjadikan pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia bertindak, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Kemudian jika dia meminta kepadaku, aku pasti akan memberinya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis sahih riwayat Muslim. Dalam hadis ini Allah menyatakan, barang siapa yang membangunkan ibadah-ibadah sunnah. Tuan-tuan, kurban yang akan kita laksanakan tak berapa lama lagi ini merupakan sebahagian daripada ibadah-ibadah sunnah. Allah kata dalam hadis ini, barang siapa yang membangunkan ibadah-ibadah sunnah litaqarrubi ilayya, semata-mata untuk mendekatkan diri kepadaku, maka dialah hamba yang kucintai. Maknanya orang yang melakukan ibadah korban yang tujuannya semata-mata nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
inilah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses ibadah-ibadah sunnah yang kita bangunkan tadi, maka tuan-tuan, Allah akan membantu pendengaran kita dengan bimbingan-bimbingan Allah. Allah akan membantu penglihatan kita dengan panduan-panduan Allah. Allah akan membantu tangan kita dengan tindakan-tindakan yang dipandu oleh Allah. Allah akan memandu kaki kita dengan gerakan-gerakan ke tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu, Allah menjanjikan pasti Allah akan membantu kita. Dan apabila kita memohon perlindungan daripada Allah, pasti Allah akan melindungi kita. Tuan-tuan, apabila kita membangunkan ibadah-ibadah sunnah ini yang tujuannya untuk semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah iktiraf, dialah kekasihku. Dan apabila kita sudah menjadi kekasih Allah, tuan-tuan, siapa yang mampu menjadi musuh kita hari ini? Apabila kita sudah menjadi kekasih Allah, Habibullah, siapa yang mampu menjadi musuh? Allah akan sentiasa melindungi kita. Inilah kehebatan ibadah-ibadah sunnah. Justru itu, tuan-tuan, kita yang nak bercita-cita, sentiasa bercita-cita untuk menjadi kekasih-kekasih Allah, rupa-rupanya tak cukup dengan kita membangun ibadah fardu semata-mata. Kalau dalam hidup kita hari ini kita hanya melakukan ibadah-ibadah fardu, sembahyang fardu saja, sembahyang sunat kita tak bangunkan, sembahyang ba'diyah, qabliyah tidak kita bangunkan, sembahyang yang lain yang disunahkan tidak kita bangunkan, hanya buat fardu sahaja, kita hanya memenuhi hak kewajipan atas kita sahaja. Belum layak lagi kita menjadi Habibullah, kekasih Allah, sehinggalah kita membangunkan ibadah-ibadah sunnah. Sehinggalah kita bangunkan ibadah-ibadah sunnah ini. Jadi tujuan kita membangunkan ibadah sunnah, contohnya tujuan kita membangunkan ibadah kurban ini, kenapa? Kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita mendekatkan diri kepada Allah secara bersungguh-sungguh, tuan-tuan, maka kita akan diiktiraf sebagai Habibullah. Bila kita dah jadi Habibullah, segala apa yang kita minta pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya kehidupan kita ni, tuan-tuan, bila menjadi Habibullah. Justru itu, marilah kita lihat ibadah kurban kita seterusnya, tuan-tuan. Apa yang dimaksud dengan tentang kurban itu? Kurban, apa maksud kurban? Ataupun dalam bahasa Arab disebut udhiyah. Kurban maksud dari segi syaraknya iaitu menyembelih haiwan ternakan, iaitu al-an'am. Al-an'am ialah haiwan ternakan, iaitu unta, lembu. Bila sebut lembu, termasuklah kerbau di tempat kita, biri-biri dan juga kambing. Ini haiwan-haiwan ternakan yang nak jadikan sembelihan. Bila waktu nak dilakukan udhiyah ini? Iaitu pada hari nahar, iaitu hari raya Adha, iaitu 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah, kerana semata-mata takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut makna udhiyah ataupun makna kurban yang kita nak bangunkan, insya-Allah, tuan-tuan. Seterusnya, tuan-tuan, apakah dalil pensyariatan ibadah kurban yang kita nak bangunkan? Kita yakin ibadah kurban ini merupakan syariat Allah. Bukan saja syariat umat Nabi Muhammad, tapi telah disyariatkan daripada umat Nabi Ibrahim alaihissalam lagi. Ibadah kurban sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah menyebut dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah binatang korban sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kurban yang kita lakukan bukan rekaan, tetapi dia merupakan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar ini. Justru itu, tuan-tuan, seterusnya, tuan-tuan, kita nak lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah kurban. Allah menyebut dalam surah Al-Hajj ayat 37,
la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirallaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya, dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya dan kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Jadi tuan-tuan, Allah menyatakan dalam ayat ini bahawa daging, darah korban yang kita korbankan itu tuan-tuan tak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah keikhlasan kita, keikhlasan yang kita lahirkan daripada ibadah korban ini. Maknanya bukan benda yang zahir sampai kepada Allah, yang zahir sampai kepada manusia, kepada fakir miskin, kepada jiran tetangga, tetapi yang sampai pada Allah ialah keikhlasan kita melakukan ibadah tersebut. Keikhlasannya berdasarkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah permudahkan jalan kita hari ini tuan-tuan untuk melakukan ibadah korban. Adanya haiwan-haiwan ternakan yang boleh kita jadikan haiwan sembelihan binatang korban kita, dan Allah permudahkan lagi dengan apa? Dengan memurahkan rezeki kita untuk kita melaksanakan ibadah korban. Ini saranan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan ibadah korban. Tuan-tuan, seterusnya kita lihat apakah fadilat ibadah korban ini. Nabi SAW tuan-tuan menyatakan dalam hadis yang bermaksud, aku diperintahkan dengan menyembelih korban itu dan dia adalah sunnah ke atas kamu. Hadis ini bermaksud tuan-tuan, tidak dibuat oleh anak Adam pada hari Yaumun Nahar, pada hari raya kurban, akan sesuatu amal yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan menumpahkan darah, yakni menyembelih kurban. Bahawa kurban itu datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya. Sesungguhnya darah korban itu mengambil tempat yang mulia di sisi Allah sebelum darah itu tumpah ke bumi. Maka hendaklah kamu buat korban itu dengan hati yang bersih, tuan-tuan. Lihat dalam ayat ini, tuan-tuan, Allah menggambarkan bagaimana proses korban. Jelas kepada kita proses ibadah korban bukan proses ibadah fizikal semata-mata, proses ibadah syarak semata-mata, proses ibadah fiqh semata-mata, tetapi proses ibadah hati berlaku. Dilakukan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada sifat-sifat mazmumah, jauh dari sifat-sifat keburukan dan sifat membangga-banggakan diri. Jadi ibadah korban, semakin kita membangunkan ibadah ini tuan-tuan, kita akan semakin, iman kita semakin membangun. Kekuatan kita untuk melakukan ibadah demi ibadah semakin kuat. Ini kesan daripada ibadah yang ikhlas kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Justru itu tuan-tuan, apakah ancaman tuan-tuan? Apakah ancaman bagi mereka-mereka yang tidak melakukan ibadah kurban ini? Ini pun perlu kita tegaskan, tuan-tuan. Sebab hari ini ramai orang, tuan-tuan, kadang-kadang rasa tak ada apa-apa, rasa tak kisah, rasa tak sensitivity dengan seruan-seruan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah kurban ini. Sehingga kan Nabi SAW menyatakan daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW yang bermaksud, barang siapa yang ada kemampuan untuk berkorban, tetapi tidak melakukannya, janganlah dia hadir bersama kami di tempat sembahyang kami. Subhanallah, tuan-tuan, ya Allah, takut kita dengar hadis ini, tuan-tuan, Nabi tak mengaku umat bagi orang yang mampu melakukan ibadah korban tapi tidak melakukan ibadah korban. Jangan masuk ke rumah-rumah kami, dalam masuk dalam masjid-masjid kami. Arti kata Nabi tak iktiraf kita sebagai umatnya, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kelalaian kita menunaikan
perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan ibadah korban dalam keadaan kita berkemampuan melaksanakannya. Justru itu tuan-tuan, kita lihat sedikit tentang apakah hikmah kita melakukan ibadah korban. Antara hikmah kita melakukan ibadah korban ini tuan-tuan, dalam bentuk pengorbanan yang kita lakukan, kita nak merasai roh ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun hanya sekelumit roh yang boleh kita rasai, tak sebesar apa yang dirasai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam begitu besar, membersihkan apa yang ada dalam dirinya, membuang segala kecintaan-kecintaan yang ada di dirinya selain hanya kepada Allah SWT dalam ujian yang begitu besar yang diberikan oleh Allah, meninggalkan mereka yang disayangi, anaknya, puteranya ditinggalkan, isterinya disayangi ditinggalkan daripada Palestin ke lembah yang kering kontang di Mekah. Inilah proses pembersihan yang dilakukan, pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seterusnya, dia diperintahkan menghilangkan kecintaan kepada puteranya yang disayangi dengan dia diperintahkan untuk menyembelih puteranya. Dilaksanakan perintah ini. Ini lambang ke pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan kita melakukan sekelumit pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyembelih binatang korban. Dan semoga kita dapat menghayati roh perjuangan Nabi Ibrahim AS. Seterusnya nak melahirkan rasa syukur kita tuan-tuan terhadap segala nikmat yang Allah beri dalam kehidupan kita. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan menambahkan lagi nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat kita. Tapi kalau kita kufur, ingatlah azab Allah begitu dekat pada kita. Dan kita nak menanamkan rasa kasih sayang kita tuan-tuan, kasih sayang si kaya kepada yang si miskin, rasa berterima kasih si miskin kepada si kaya. Dan dengan ibadah korban ini mampu menjadi kifarah dosa-dosa kita yang terlalu banyak ini tuan-tuan hari ini. Justru itu tuan-tuan, marilah kita lihat apakah hukum ibadah korban ini. Hukum ibadah korban seperti mana yang tuan-tuan fahami, yang tuan-tuan faham melalui kuliah-kuliah yang tuan-tuan ikuti di masjid, di surau ataupun di media sosial yang ada hari ini. Menurut pandangan jumhur ulama Syafi'i, hukum ibadah korban ini adalah sunat muakkadah. Sunat yang sangat-sangat dituntut untuk kita lakukan bagi mereka yang berkemampuan. Maknanya tak boleh ditinggalkan kalau kita berkemampuan, kecuali ada keuzuran. Keuzuran apa? Tak mampu. Tak mampu untuk berkorban. Tak ada duit. Nak makan pun tak ada. Tak cukup untuk dimakan pada hari raya. Apatah lagi nak berkorban. Maka ketika itu kita diuzurkan daripada tuntutan sunat muakkad. Tapi mereka yang berkemampuan, sunat yang sangat-sangat dituntut kita melakukan ibadah korban. Dan menurut pandangan mazhab Syafi'i, sunat ain bagi setiap orang sekali seumur hidup. Setidak-tidaknya kita tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita berkorban sekali seumur hidup. Jangan tak korban langsung tuan-tuan, takut kita yang terkorban nanti. Kan? Bila kita tak korban, takut kita yang terkorban nanti. Jadi pandangan yang masyhur di kalangan ulama, makruh kita meninggalkan korban bagi orang yang berkemampuan. Jadi manakala bagi mereka yang berniat untuk melakukan korban nazar, maka hukumnya bukan lagi sunat, tapi hukumnya wajib tuan-tuan melakukan korban. Kalau kita dah bernazar nak buat korban seekor lembu, maka hukumnya bukan lagi sunat muakkad, tetapi wajib dilaksanakan. Kalau tak dilaksanakan berdosa tuan-tuan. Dan seterusnya tuan-tuan, siapakah orang yang dituntut untuk melakukan ibadah korban ini? Siapa tuan-tuan? Pertamanya yang dituntut melakukan ibadah korban iaitu orang Islam. Orang bukan Islam tak dituntut melakukan ibadah korban. Hari ini kita tengok zaman sekarang ni zaman fitnah kadang-kadang. Ujian bagi kita. Banyak juga YB yang bukan Islam hari ini menunjukkan kebaikan mereka dan kemurahan hati mereka. Mereka hadiahkan lembu korban kepada kita. Dia hadiahkan lembu korban kepada masjid dan surau untuk dijadikan lembu korban. Itu dia. Tapi bukan dia berkorban lah. Sebab syarat nak korban mesti Islam. Yang kedua, orang yang nak buat korban mestilah orang yang hidup tuan-tuan. Tak boleh orang mati buat korban. Ya. Orang mati tak perlu buat korban, orang yang masih hidup.
Dan yang keduanya, syarat orang apa, siapakah orang yang kena buat korban? Orang yang sudah baligh dan berakal. Jadi budak-budak ni tak ada tuntutan untuk buat korban lagi. Mereka dah baligh dan berakal, maka dituntut untuk melakukan ibadah korban. Dan yang ketiga, mestilah mereka yang mampu melakukan ibadah korban, ada kemampuan untuk berkorban, tuan-tuan. Itu siapa yang dituntut untuk berkorban. Seterusnya, tuan-tuan, yang ketujuh, apakah syarat untuk orang berkorban? Ibadah korban ni ibadah yang mudah, tuan-tuan. Dia tidak ada syarat-syarat yang pelbagai. Syarat ibadah orang yang nak berkorban, pertama jadi niat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niat dia takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lafaz niat pun tak ada apa niatnya khusus yang diajarkan. Cukuplah sebagai contoh, kita berniat dalam hati, sahaja aku melakukan korban sunat kerana Allah Ta'ala. Ini niat dalam hati je, tuan-tuan. Niat dalam hati je. Jadi waktu bila kita nak niat pula? Jadi kita boleh niat korban sebelum menyembelih binatang korban itu, ataupun semasa kita beli haiwan korban, kita dah niat siap-siap. Itu niat nak melakukan ibadah korban. Tapi macam mana pula, tuan-tuan, kalau kita nak berkorban di tempat yang lain? Di luar negara contohnya. Bagi orang yang melakukan ibadah korban di luar negara, di Kamboja, di Afrika, di Makkahul Mukarramah pun dah banyak, tuan-tuan. Memadailah dengan dia, dengan akad wakalah, maknanya dia mewakilkan orang lain untuk melakukan ibadah korban baginya. Maknanya niatnya bila? Niatnya ketika dia serah duit, dia sign surah wakalah itu merupakan niat dia melakukan ibadah korban. Cukup memadai itu saja sebagai niat dia berkorban, insya-Allah. Rasa boleh tak tuan-tuan berkorban tahun ni? Insya-Allah. Mudah aja kan? Niatnya mudah, caranya mudah, dan tuan-tuan telah dipermudahkan dengan rezeki untuk berkorban, insya-Allah, tuan-tuan. Jangan lepaskan peluang untuk melakukan ibadah korban pada tahun ini, tuan-tuan, ya. Kalau tak mampu ibadah korban yang mungkin agak mahal nilai dia, kita boleh memilih alternatif melakukan ibadah korban dengan nilai yang dalam kadar kemampuan kita. Tak mampu yang 900, kita boleh menyati ibadah korban yang 360 saja. Hari ini 360, 380 pun ada, dan murah daripada itu pun ada, tuan-tuan. Tapi yang penting kita pastikan bagaimanakah proses muamalah yang dilakukan oleh pengendali supaya tidak berlaku mungkar dalam ibadah yang kita nak laksanakan. Itu yang akan kita bincangkan dalam kesempatan di sesi kedua nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, syukurillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sedikit pengisian yang diberikan oleh Ustaz Junaid tadi, saya rasa Masya Allah, Ustaz. Satu pengisian yang hebat, yang mana saya rasa benda ni perlu setiap tahun kita perbaharui. Kadang-kadang orang kita ni dia mungkin terlepas pandang ataupun terleka tau. Tapi bila kami dengar apa yang Ustaz lontarkan tadi, saya sendiri pun dapat refresh balik ilmu saya. Walaupun kita ni orang pernah belajar, tapi kita dapat refresh balik ilmu kita ni. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, apakah ta'arif korban tu sendiri, dan apakah tujuan korban. Sekurang-kurangnya dengan pengetahuan yang kita dengar pada malam ni dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala
hasil daripada ilmu yang kita belajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dah ready dengan soalan ke belum? Kalau dah ready dengan soalan, komen dekat bawah dah ready soalan, ataupun boleh dekat Facebook boleh tulis dah ready dengan soalan. Okey? Jadi ustaz, saya dapat beberapa soalan daripada penonton kita pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Mungkin ustaz dah ready untuk menjawab soalan ni? InsyaAllah. Baik. Tanpa melengahkan masa, soalan yang pertama yang dilontarkan oleh penonton kita, apakah korban lembu atau unta yang dibahagi 7 bahagian itu bukan korban yang disunnah oleh Nabi SAW? Macam mana tu ustaz? Saya ulang balik Apakah korban lembu atau unta yang dibahagi 7 bahagian tu bukan korban yang disunnah oleh Nabi SAW? Jadi macam mana tu ustaz? Dan selama ni orang fikir 7 bahagian ni itulah kaedahnya. Tiba-tiba datang satu soalan ni, terkejut juga saya. Okey, dipersilakan ustaz. Okey, alhamdulillah ya. Satu soalan yang baiklah kan. Kadang-kadang dia boleh menjentik hati kita dengan persoalan ini. Kan pernah kita dengar dalam paparan ceramah YouTube dia daripada luar negara, daripada Indonesia. Betul. Seorang penceramah di Indonesia, dia menyatakan bahawa apa amalan yang dilakukan oleh masyarakat kita hari ini dengan melakukan ibadah korban dengan dibahagi kepada 7 bahagian pada sekali lembu ini, itu bukan sunnah Nabi. Itu bukan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kita tak nafikan dakwaan itu. Memang Nabi SAW melakukan ibadah korban tidak menggunakan kaedah itu. Kaedah seekor lembu ataupun seekor unta dibagi dengan 7. Nabi SAW dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah, dia melakukan ibadah korban dengan 2 ekor kibas. 2 ekor kibas, dan dia meniat dalam ibadah tersebut, ini adalah korbanku, Muhammad. Korban ini adalah untuk Muhammad, dari Muhammad dan daripada keluarga Muhammad dan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dia buat ibadah korban dia dengan jumlah unta. Bukan dengan bahagian daripada bukan bahagian, tapi melakukan dengan jumlah unta. Pernah satu ketika Nabi melakukan ibadah korban sehingga ke 100 ekor unta. Masya-Allah. 100 ekor unta yang Nabi sembelih sendiri sebahagiannya, dan sampai kan Nabi tak larat untuk menyembelih, Nabi meminta untuk Sayyidina Ali menyambung proses menyembelih korban unta tersebut. Jadi Nabi melakukan ibadah korban tidak berasaskan kepada pembahagian 7 bahagian tadi. Betul. Bermakna kalau kita nak ikut betul-betul cara Nabi, 100 ekor unta lah kan? Yalah. Mampu ke kita tuan-tuan? Seekor lembu dan sebagainya kan? Itu kadar keimanan Nabi, kadar kekuatan jiwa Nabi yang ada pada Nabi, yang tak mampu kita tandangi pada umat kita yang kerdil ini, yang banyak dosa ni, tak semampu seperti mana Nabi dalam melakukan ibadah korban. Tapi yang 7 bahagian tu pun ustaz, ada lagi yang berkira. Ada lagi yang kata mahal lah dan sebagainya, sedangkan Nabi SAW dengan menghimpunkan 100 ekor unta dan lebih daripada itu lagi, mengikut kadar keimanan dia. Masya Allah, tabarakah. Tuan-tuan, ini satu pengajaran yang baik untuk kita. Jadi di manakah nas ambilan melakukan ibadah korban yang dibahagikan kepada 7 bahagian tadi? Sebenarnya walaupun Nabi tidak melakukan kaedah tersebut, tapi kaedah ini merupakan suatu yang disarankan oleh baginda Nabi sendiri. Nabi sendiri yang suruh. Nabi sendiri yang suruh dalam satu peristiwa ketika mana Nabi dan para sahabat keluar melakukan ibadah haji. Dalam keadaan mereka berihram ketika itu, ihram haji, Nabi mengarahkan sahabat untuk menyembelih unta ataupun lembu dengan dibahagi kepada 7 bahagian untuk 7 orang. Nabi mengajar kepada sahabat untuk melakukan ibadah korban. Mungkin di ketika itu Nabi tahu kemampuan para sahabat yang tidak ada kemampuan untuk melakukan ibadah korban seekor lembu seorang, 3 ekor lembu seorang, maka Nabi mengajar untuk sahabat melakukan ibadah korban dengan secara berkongsi. 7 bahagian untuk 7 orang. Maka berdasarkan sunnah inilah yang diamalkan sampai ke hari ini. Betapa kasihnya Nabi SAW sehingga menjadikan satu sunnah ataupun perkara untuk memudahkan umat dia. Dia tak suruh pun umat dia kumpul 1 ekor, tapi dia telah sarankan kepada sahabat dia untuk bagi 7. Masya Allah. Berkongsi dalam melakukan ibadah korban. Tengok bagaimana pengorbanan imam kita, Rasul kita Nabi SAW dalam nak mempermudahkan urusan kita. Masya Allah. Kan, Masya Allah. Baik Ustaz, untuk soalan yang kedua,
Okey, ready Saya ada banyak soalan tapi saya tak baca lah banyak soalan. Saya akan buka soalan kepada tuan-tuan, puan-puan, haji-hajah yang berada dekat Zoom dan juga Facebook dan bersedia. Okey, dah ready. Tapi sebelum tu saya nak baca soalan saya dulu. Kan? Daripada lontaran soalan daripada penonton kita juga, bolehkah seekor lembu itu dikongsikan sebahagian untuk korban, sebahagian untuk akikah dan sebahagian untuk dijual dagingnya? Apa hukum korban dan akikah tu, Ustaz? Oh, ini maknanya korban bercampur lah ni. Apa korban bercampur, Ustaz? Okey. Jadi apabila kita gunakan kaedah yang disunahkan oleh Nabi dalam hadis yang saya sebutkan tadi, iaitu seekor lembu dibahagi kepada 7 bahagian. Betul. Jadi di sana andai kata berlaku sebahagian daripada bahagian-bahagian lembu tu dikorbankan untuk korban, dan ada juga orang masuk juga untuk akikah. Dan lembu yang sama diambil bahagian untuk akikah. Misal kata 3 bahagian orang buat korban, ada lagi 2 bahagian, 2 bahagian orang buat akikah. Dan di sana ada lagi 2 bahagian lagi. 2 bahagian ni ada seorang mamak ni dia rasa ini peluang nak lembu fresh ni, kan? Dia nak ambil bahagian itu bukan untuk berkorban ataupun bukan untuk berkekah, tapi dia ambil bahagian itu, dia masuk, dia sertai bahagian itu, 2 bahagian lagi itu untuk dia dapatkan dagingnya untuk dijual. Bermaksud, Ustaz, dalam seekor lembu tu bukan syarat seekor tu wajib untuk korban. Bukan macam tu lah. Maksudnya boleh bercampur akikahnya, sedekah korbannya. Dia bergantung pada niat masing-masing. Mungkin setengah daripada kita mungkin terfikir apabila tibanya hari raya korban, lembu ni mesti jatuh hukum korban ke semua bahagiannya. Tapi tidak, Ustaz, begitu. Alhamdulillah. Dia boleh bercampur, maknanya sebahagiannya untuk korban, ada sebahagian pula diambil untuk akikah, dan ada juga malahan diambil bukan untuk korban atau akikah. Dia nak ambil nak makan saja ataupun nak jual. Itu pun diboleh. Cumanya pengurusannya harus betul. Dengan pengurusan yang betul, maknanya apabila lembu korban itu disembelih, maka pertamanya bahagikan bahagian-bahagian peserta mengikut niat masing-masing. Pertamanya bahagian peserta korban 3 bahagian, maknanya diambil 3 bahagian terlebih dahulu diasingkan untuk bahagian peserta korban. Ambil yang niat korban dulu. Yang niat korban dulu 3 bahagian, maka dia ada baki lagi berapa bahagian? Dia ada lagi 4 bahagian ataupun 7 kan? Dia 7. Dia ada baki lagi. Lepas tu 2 bahagian pula bahagian akikah. Yang mana bahagian korban ini kaedah pengagihannya berbeza dengan kaedah pengagihan akikah. Tak sama, Ustaz. Korban ini sunnahnya disedekahkan. Masya-Allah. Dan dihadiahkan. Itu korban. Dan yang disedekahkan itu daging mentah. Bukan daging yang masak. Yang dah masak bukan. Berbeza dengan akikah. Akikah sunnahnya daging itu bukan disedekahkan tapi dimasak. Dan dijamu kepada orang. Itu akikah. Jadi kaedah implementasinya berbeza. Maksudnya kena berhati-hati. Kena berhati-hati dalam proses pengurusan. Maknanya diasingkan bahagian korban terlebih dahulu. Bukan boleh dicampur gaul semua sekali. Tak boleh. Orang kata nak kerja mudah, Ustaz. Itulah hari ni kadang-kadang orang ni nak mudahkan kerja. Tapi di sana ada hukum yang perlu kita patuhi. Katakan kalau kita campur daging tu semua sekali, macam mana, Ustaz? Kalau kita campur daging tu semua sekali, maknanya kita campurkan daging tak diasingkan, yang menyebabkan orang yang bahagian korban mengambil bahagian yang bukan bahagian dia. Terambil bukan bahagian dia sendiri. Mengambil bahagian dia. Jadi itu dah boleh merosakkan ibadah korban dia. Jadi dalam kaedah pembahagian korban ini, tuan-tuan, sistem yang ditentukan oleh para ulama, tuan-tuan, ialah dengan kita pastikan hak-hak peserta terlebih dahulu. Boleh tak saya katakan dengan mencampurkan semua daging tadi, yang mana yang peserta korban mengambil bahagian yang bukan hak dia, yang orang yang tidak mengambil korban ataupun ambil bahagian sembelihan biasa mengambil hak korban, kita katakan berlaku mungkar dalam ketaatan. Maknanya kalau kita mengambil bahagian yang bukan hak kita, maka di situlah berlakunya kemungkaran dalam ketaatan kita melakukan ibadat tersebut. Tanpa kita sedar kita melakukan satu perkara mungkar. Kita harus berhati-hati dalam ibadat. Apakah sekiranya berlaku begitu, ibadah kita dalam korban ni boleh tertolak, Ustaz? Maknanya kalau kita mengambil daging yang bukan hak kita, maka itu adalah perkara yang diharamkan. Ibadah korban kita terbatal. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang menonton kita pada malam ni, berhati-hati.
Berhati-hati pada hari raya korban nanti, pada hari pembahagian daging nanti, tolong ambil perhatian bahagian tuan-tuan. Tolong ambil perhatian untuk bahagian tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita buka soalan untuk peserta yang ada, yang tuan-tuan yang mungkin ada nak tanya soalan, okey, daripada Zoom sendiri. Sila. Boleh buka mic, Okey. Mana? Ada soalan? Okey, kita boleh tengok sikit. Assalamualaikum Ustaz. Okey, kita baca pada ni Mana? Okey. Sedikit kita faham. Cuma nak tanya, Ustaz, siapa yang lebih layak mendapat daging korban tersebut? Adakah fakir miskin, orang-orang susah, ahli keluarga yang membuat korban itu? Dan saya pernah dengar daging korban itu tak boleh dibahagikan pada yang bukan Muslim. Mohon pencerahan Ustaz. Okey. Satu soalan yang baiklah kan untuk kita jelaskan dalam sesi ini. Tuan-tuan, bila kita sebut ibadah korban, dia bukan ibadah yang berkait tentang pembahagian sahaja ataupun ibadah yang berkait tentang penyembelihan saja. Tapi dia satu proses yang sempurna. Bila kita sebut ibadah korban, proses itu berlaku sebelum, semasa dan sesudah. Apakah proses yang berlaku sebelum lembu itu disembelih? Proses yang pertama apabila kita nak buat korban, proses yang pertama, proses beli lembu. Beli lembu dulu. Proses beli lembu. Beli lembu dulu. Kita bukan tokek lembu. Kita beli lembu. Okay. Kita beli lembu. Maka apabila ada proses beli lembu, dari segi muamalat dia, apakah kaedah muamalat yang digunakan? Adakah kaedah muamalat itu kaedah yang sah ataupun kaedah yang fasid? Baik fasid dan sebagainya. Jadi maknanya kalau kita nak beli lembu korban, maknanya kita beli lembu ni kepada pembekal secara direct, itu tak ada masalah. Kita boleh buat akad secara masalah. Tapi yang berlaku hari ini kebanyakannya orang melakukan ibadah korban, dia tak beli sendiri lembu korban. Dia tak beli sendiri. Dia pakai wakil. Jadi seperti mana pengendali-pengendali yang menjalankan proses-proses program-program ibadah korban hari ini, mereka ini adalah bertindak sebagai wakil. Maknanya mereka diwakilkan untuk membeli lembu. Jadi diwakilkan oleh beli lembu dan di sana berdasarkan harga tawaran yang ditawarkan oleh pembekal lembu. Ditawar pembekal lembu. Jadi tuan-tuan, kalau hari ini kita tengok ramai orang membuat ibadah korban dengan dia sendiri tidak mencari lembu. Dia tak beli lembu secara direct dari pembekal lembu. Maka dia melalui pihak-pihak yang mengendalikan program ibadah korban, seperti mana surau, seperti mana NGO, seperti mana pihak-pihak yang menawarkan khidmat ibadah korban ini secara online ini kan. Jadi di situ benda yang pasti, yang penting untuk kita pastikan bagaimana proses jual beli itu berlaku. Maknanya kalau kita tidak beli sendiri, maka kita beli melalui wakil yang kita lantik. Maknanya pengendali program korban itu adalah menjadi wakil. Maka di sana mesti ada akad wakalah yang berlaku antara kita peserta korban dengan pengendali korban tersebut. Ada akad wakalah, iaitu akad yang kita mewakilkan dia untuk membeli lembu korban tersebut. Masya-Allah. Itu proses yang pertama lagi yang kena ada. Maknanya kalau tak ada akad wakalah, buat jual beli itu salah. Perjual beli fasid, rosak. Sebab apa? Sebab pengendali bukan pemilik lembu. Dia hanya mewakil pada kita untuk membeli lembu. Dia tak bayar lembu tu dengan duit dia. Dia bayar lembu tu dengan duit kita. Maka lembu yang dibeli adalah lembu kita. Dia wakil membeli. Maknanya kena ada akad wakalah. Akad kita mewakilkan pihak pengendali untuk membeli lembu bagi pihak kita. Kena ada akad yang khusus. Saya mewakilkan pihak-pihak tertentu untuk membeli lembu untuk saya. Membeli lembu korban untuk saya. Maksudnya ada akad wakalah yang jelas. Dan proses yang kedua, proses penerimaan lembu. Lembu ni memang di tempah awal. Bukan hari nak sembelih, hari ni baru beli dah. Tak ada orang begitu. Dia tempah awal. Maknanya pasti ada waktu-waktu yang tertentu yang telah dijanjikan untuk menerima lembu itu. Jadi peserta korban juga kena akad mewakilkan pengendali ibadah korban tersebut untuk menerima lembu bagi pihak dia. Mewakilkan pihak pengendali untuk menerima lembu pada tarikh-tarikh yang telah dijanjikan bagi pihak kita.
Pihak ketiga peserta, akad mewakilkan pada pengendali untuk menerima. Masya Allah. Dan proses yang ketiga, proses penyembelihan. For sure kita tak sembelih sendiri sebab kita berada di tempat lain. Kita berada di tempat lain. Kita di kampung. Kita join korban di Kemboja. Tak, kita tak ada di Kemboja. Pasti yang menyembelih korban itu adalah pihak yang lain. Maka bila yang menyembelih oleh korban adalah pihak yang lain, mesti ada akad wakalah mewakilkan penyembelih itu untuk menyembelih lembu korban bagi pihak kita. Masya Allah. Akad itu mesti jelas. Akad tuan-tuan. Ada akad wakalah mana kita mewakilkan seorang penyembelih untuk menyembelih lembu korban kita. Kalau tanpa akad ini tuan-tuan dari segi hukumnya, kalau seorang penyembelih ni dia menyembelih binatang korban tanpa mendapat wakalah daripada peserta-peserta korban, maka hukumnya haram pekerjaan itu. Masya Allah. Tak sah ibadah korban tersebut. Dari sudut daging pula Ustaz, macam daging tu siapa yang lebih layak untuk dapat? Oh, dari segi daging pula. Daging apabila kita melakukan ibadah korban yang mananya ini adalah ibadah korban sunat. Korban ni ada beberapa kategori. Ada korban yang sunat seperti mana kita buat ni, korban yang sunat. Ada juga korban yang wajib. Itu korban nazar. Kalau kita bernazar nak buat korban seekor lembu, maka wajib kita buat ibadah korban tu wajib, dan di sana kita kena sedekahkan semua daging korban tersebut. Bagaimana pula kalau itu kalau nazar? Kalau orang yang kita nak beri tu non muslim. Okey. Maknanya daging korban tidak boleh diberi kepada non muslim. Maksudnya hanya untuk orang Islam sahaja. Jadi bagaimanakah kaedah pengagihan ibadah korban yang sunat ini? Menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, pengagihan ibadah korban ini dibahagi kepada 3 bahagian. Satu bahagian 1/3 daripada daging korban yang dikorbankan itu, 1/3-nya boleh digunakan untuk makan sendiri. Makan sendiri maknanya dia ambil 1/3 maksima tu kita ambil untuk kita buat gulai, kita masak sendiri, kita makan sendiri nak beranak tak apa, tak ada masalah. Dan 1/3 lagi sunat sedekahkan kepada fakir dan miskin. Dagingnya mentah, bukan kita masak gulai semua. Bukan yang dah masak. Mungkin dia fikir dia nak memudahkan jiran dia, kesian. Jadi tuan-tuan, harus kita fahami daging korban yang wajib disedekahkan itu tuan-tuan ialah daging korban yang mentah. Tak boleh kita sembelih lembu korban seekor lembu, kita buat gula belaka. Kemudian kita ajak orang datang, orang miskin datang makan belaka, orang kaya pun siapa, jiran-jiran tetangga makan belaka. Boleh makan belaka. Adakah sah ibadah korban? Hukumnya tidak sah. Masya Allah tuan-tuan. Sebab ibadah korban, kita sedar, dagingnya wajib disedekahkan kepada fakir dan miskin. Itu maksud ibadah korban Ustaz. Yes, itu. Bukan makna kata dah sembelih, kumpul. Ikut kita lah. Ikut kita lah. Nak buat gula kan? Nak buat gula ni dekat pilihan raya ni Ustaz. Dekat pilihan raya. Bahaya tuan-tuan. Boleh tertolak ibadah korban kita. Baik, soalan seterusnya. Assalam Ustaz, berbeza ke korban dalam negara dan luar negara? Sebab ada setengah pendapat kata sembelihan tu tak nampak depan mata. Apa pandangan Ustaz? Tak nampak depan mata ni Ustaz, macam mana ni? Secara fizikal ni memang berbeza lah. Berbezanya kerana apa? Tak dapat kita lihat. Kita tak tengok pun lembu korban kita. Ketika disembelih tak nampak pun darah tu jatuh ke bumi. Seperti mana yang disunatkan. Itu kerugian jugalah bila kita lakukan ibadah korban di tempat yang lain. Sebab kita tak dapat menyaksikan bagaimana tumpah darah daging korban yang kita laksanakan itu. Patutnya kita kena tengok seperti mana yang disunahkan oleh Nabi. Nabi sendiri suruh Sayyidina Aisyah keluar melihat lembu sembelihan kurbannya. Maknanya Aisyah tu perempuan tengok darah tu jatuh. Maknanya dia mempunyai kerahmatan, dia mempunyai semangat yang luar biasa apabila kita melakukan ibadah kurban, kita lihat sendiri darah itu tumpah ke bumi. Perasaan tu lain. Penghayatan tu berbeza. Itu bezanya bila kita buat korban di tempat sendiri yang dapat kita lihat. Tapi kalau kita buat korban di tempat lain, kita tak dapat lihat, tak saksikan sendiri. Kuranglah sikit fadilat dia tu. Mungkin di segi penghayatan dia penghayatan dia tu kurang sikit. Penghayatan di situ tak adalah, tak dapat penghayati. Tak dapat penghayatan. Tapi dari segi pahalanya tetap sama. Pahalanya tetap sama asalkan daging korban itu dikendalikan dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Mengikut syarak. Dan sah tidak tertolak. Tapi kena ikut cara dia Ustaz. Ikut syarak. Maknanya kebiasaannya lah. Kebiasaan kalau korbannya dibuat di luar negara, akadnya yang biasa yang dibuat lah kan,
Akad yang dibuat ialah dia mewakilkan kepada pihak pengendali untuk sedekahkan semua. Sebab dia tak ambil, sebab dia tak ada kat situ. Dia sedekahkan semuanya untuk fakir miskin di luar negara. Tu kaedah dia. Baik, soalan daripada Zoom. Daripada Facebook ada soalan tak? Daripada Facebook, cuba tengok Facebook. Boleh buka ni, speaker. Tolong buka speaker. Sebab tu tak dengar. Okey, boleh. Okey, cuba cakap. Siapa nak tanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hajah Ghazani. Silakan bertanya, Hajah Ghazani. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Kuat sikit. Waalaikumsalam aja. Merujuk kepada akad wakalah tadi, boleh tak akad tu dilakukan sekali harun je? Meliputi pembelian, persembelihan, pengurusan dan lain-lain tak Ustaz? Boleh tak? Contohnya macam ni Ustaz. Dengan ini saya bersetuju mewakilkan kepada A untuk membeli satu bahagian lembu untuk korban, termasuk menyembelih, mengagihkan daging dan menguruskan semua perkara berkaitan. Dalam korban pada tahun 1444 Hijrah. Boleh macam tu Ustaz? Boleh. Dia yang penting dalam akad ni sebenarnya untuk memudahkan kita dibuat satu dokumen, surat akad wakalah. Yang mana di dalam tu ada butiran kita mewakilkan pihak tertentulah untuk membeli lembu korban. Sebab kita tak beli sendiri kan? Kita wakilkan dia menjalankan proses membeli lembu korban. Kita wakilkan pada dia. Maknanya yang kedua, kita wakilkan dia untuk apa? Untuk menyembelih lembu korban kita. Kena ada, kita wakilkan kepada pihak tertentu untuk menyembelih lembu korban bagi pihak kita. Dan yang ketiga, dalam surah wakalah itu juga ada butiran yang kita katakan kita wakilkan kepada pihak pengendali untuk menguruskan urusan pembahagian daging korban kita kepada fakir miskin dan seterusnya. Maknanya yang penting dalam wakalah itu ada butiran-butiran itu. Maknanya dengan persetujuan kita mewakilkan mereka untuk menjalankan proses pembelian lembu dengan harga-harga yang telah ditentukan, termasuk dengan kos pengurusan. Jadi masalah apabila kita buat akad wakalah ini tuan-tuan, pengendali program korban itu bukan pemilik, mereka hanya wakil. Jadi di sana apabila kita buat kita punya jual beli itu ialah jual beli wakalah dan mereka bertindak sebagai wakil, mereka tidak boleh mengambil keuntungan dalam proses muamalah itu. Sebab itu bukan perniagaan dia. Dia hanya menjadi wakil kepada kita melaksanakan ibadah korban kita di luar negara. Maka di sana, di situ kita tak dapat nafikan dalam proses itu dia ada kos pengurusan. Maka di sana pihak pengendali kena maklumkan pada peserta korban itu berapakah kos harga binatang korban tersebut. Kemudian kalau ada kos pengurusan, disebutkan berapa kos pengurusan yang dikenakan. Maknanya harga kambing berapa, harga lembu berapa kena beritahu. Dan harga dia ambil kos tu berapa. Kos pengurusan yang dikenakan dia berapa. Tak boleh kata sembelihan dekat Mekah katakan RM300. Macam tu je Ustaz. All in all in. Ya. Itu yang berlaku sekarang ni Ustaz. Jadi kaedah wakalah sebenarnya tuan-tuan, maknanya kalau dia bertindak sebagai wakil, dia kena maklumkan berapa harga lembu yang dibeli. Itu penting Ustaz. Kemudian berapakah kos pengurusan yang dikenakan. Maknanya bila harga dan kos itu dipersetujui, barulah wakalah itu berlangsung. Jadi tak boleh dalam kaedah kita tawarkan 360 all in one termasuk pengurusan dalam keadaan kita tak tahu. Kita tak tahu berapa kos pengurusan yang dikenakan daripada perkhidmatan wakalah yang dilaksanakan. Kerana apa dalam keadaan itu tidak dibolehkan? Kerana di situ ada gharar, ada ketidaktentuan berlaku dalam akad tersebut. Sebab kita tak tahu berapa kos pengurusan yang dikenakan. Pihak pengendali boleh mengenakan kos pengurusan sebab setiap pengurusan itu ada kos. Tapi dia kena maklumkan kepada peserta berapa kos pengurusan yang dikenakan. Sama ada dimaklumkan dalam bentuk jumlah ringgitnya ataupun dimaklumkan dalam bentuk persentasenya. Maknanya dia kenakan kos pengurusan 10% daripada harga. Jadi maknanya kita tahu kalau katakan 500, 10% daripada 500 itu adalah kos pengurusan. Kita bersetuju dengan quotation itu,
maka kita membuat akad persetujuan dan mewakilkan mereka. Jadi Itu akad wakalah. perlu berhati-hati tuan-tuan dan puan-puan, perlu berhati-hati sekiranya nak menjalankan urusan wakalah ni. Okey? Baik. Jelas Hajah Ghazani? Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Haji Pokding. Haji Pokding lagi, masya-Allah. Haji Pokding. Jumpa lagi kita Haji Pokding. Okey, silakan Mak Haji. Okey Ustaz, saya ada dua soalan. Soalan pertama saya, sekiranya kita nak buat nazar korban, lepas tu berlaku kematian sebelum hari raya. Jadi siapa yang perlu teruskan nazar korban tersebut kepada si mati tu? Sama ada anak ataupun siapa. Lepas tu yang kedua, kita tak berniat pun untuk korban. Tapi tiba-tibanya katakanlah lagi 2 hari nak raya, katakanlah salah seorang kawan ataupun ahli keluarga kata, aku nak bagi kamu sebahagian untuk korban. Sedangkan dalam tempoh tersebut kita dah potong kuku, dah potong rambut dan berbagai-bagai lah. Jadi macam mana tu penjelasan ni Ustaz? Okey, terima kasih. Okey, soalan yang pertama, lembu nazar Lembu nazar. Maknanya seorang ni bernazar nak buat nak sembelih korban. Ya. Dia bernazar nak sembelih korban. Tak dah masuk hari raya dia meninggal dulu. Ya tak? Kita tak Haji? Tak ada masuk hari raya dia meninggal dulu. Maka dia hukumnya tetap dia wajib menunaikan nazar tersebut sebab dia dah bernazar kan. Nazar ni dia merupakan hutang kepada Allah. Bila dia dah bernazar untuk sembelih korban dalam hari raya nanti, tak sampai raya dia dah meninggal. Jadi di situ dia tetap dihukumkan berhutang. Sebab dia dah bernazar dulu. Dia dah nazar. Nazar ni benda asas sunat, tapi bila dia nazar, dia niat nak bernazar, dia jadi wajib. Maknanya sekiranya dia mati, ahli keluarga perlu teruskan. Maka warislah yang perlu kena menunaikan nazar tersebut. Untuk membayar hutang kepada si mati itu kepada Allah Ta'ala. Bukan main-main nazar ni Ustaz. Sebab kita nak berhutang ni. Macam kita berhutang lah kan. Kita berhutang manusia. Bila kita mati, maka warislah kena menjelaskan hutang tersebut kan. Bukan dia waris harta je, hutang pun dia waris juga. Gitulah hutang kepada Allah. Kalaulah hutang dengan manusia itu pun wajib dibayar, apatah lagi hutang dengan Allah, lebih-lebih lagi wajib dibayar. Begitu Ustaz? Betul. Masya-Allah. Baik, jelas Haji Pokding. Itu soalan pertama tak? Okey, soalan pertama. Yang kedua, ada soalan kedua. Soalan kedua apa tadi? Yang tadilah, kalau kita dah potong kuku apa semua tu, tiba-tiba kawan bagi sebagian. Tak ada niat nak korban lah tahun ni. Cumanya kita bila tak ada niat nak korban, kita buat seperti biasalah. Hari Jumaat kita siap-siap potong kuku janggut bagai-bagai. Cuma sehari 2 hari sebelum tu ada orang tawar untuk kita buat korban. Orang tawar bahagian kat kita. Tiba-tiba. Aku nak tawar satu bahagian untuk buat korban. Maka di sana macam mana kita dah potong kuku ni? Jadi di situ memotong kuku, tidak memotong kuku, lepas tu hanyalah perkara yang dimaksudkan sebagai sunat. Sunat saja, tak ada masalah. Bagi orang yang nak melakukan korban, maka disunatkan tidak memotong kuku, tidak mencukur bulu-bulu hak ada ni, bila masuk 1 Zulhijjah. Itu tuntutan sunat. Bukan wajib. Jadi maknanya benda sunat aja. Jadi kalau Pokding ni memang dah potong kuku dah sebelum tu, niat dia kemudian. Niat dia mula kemudian. Maka tak jadi masalah. Boleh teruskan, tak ada masalah. Jangan risau Pokding. Jangan risau. Masih sah lagi. Sebab tu benda sunat. Sunat. Benda sunat. Benda sunat. Tak ada masalah. Boleh ikut, boleh buat korban. Kita kecek Terengganu malam ni. Ustaz pun orang Terengganu, saya pun belajar dekat-dekat Terengganu. Tapi bukan orang Terengganu Ustaz. Okey, jelas Pokding. Okey, jelas. Alhamdulillah. Baik, ada soalan lagi daripada penonton kita. Boleh buka mikrofon. Tanya soalan-soalan yang mungkin tak faham ataupun apa yang akan berlaku. Okey, ataupun kita baca soalan. Mana soalan tadi? Okey. Yang mana soalan? Banyak soalan ni. Okey. Assalamualaikum. Okey, Haji Hasnan. Silakan Haji Hasnan. Ustaz, macam mana kalau yang ada Ustaz cerita tadi yang
pasal Nabi berkorban bersama keluarga. So macam mana niatnya Ustaz? Okey. Okey, niat ya. Nabi dia lakukan korban, ini korban daripada Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Tu niat Nabi tu. Niat Nabi melakukan korban. Maknanya korban dia dan ahli keluarganya dan umat Nabi Muhammad ni, khususiat Nabi lah. Nabi je boleh niat korban untuk umat dia. Sebab kita Nabi, kita bukan Nabi. Kita untuk keluarga kita je lah. Jadi boleh juga tuan-tuan berniat begitu. Maknanya niat kita berkongsi pahala dengan ahli keluarga kita. Misal kata kita ambil tak banyak, kita mampu untuk buat satu bahagian aja. Kita mampu join korban tahun ni satu bahagian aja. Itu hak kita mampu. Tapi niat kita pasang, kita niat ini korbanku dan ahli keluargaku kerana Allah Ta'ala. Jadi kita dapat pahala, ahli keluarga kita juga dapat pahala korban. Itu kebaikannya. Kita niat pahala, berkongsi pahala dengan keluarga. Seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Walaupun bukan seekor lembu, walaupun bukan walaupun sebahagian pun kita berniat begitu. Kita niat ini korban kita dan keluarga kita, maka keluarga kita juga dapat pahala korban, tuan-tuan. Jelas Tuan Haji. Okey, soalan seterusnya. Jelas tak Tuan Haji Asnan Terima kasih Ustaz. Okey, selamat. Baik, assalam Ustaz. Kalau kita hanya mampu untuk korban seekor kambing setiap tahun, tapi nak namakan untuk semua ahli keluarga, boleh ke? Boleh. Maknanya ini korbanku dan ahli keluargaku kerana Macam Allah Ta'ala. Maknanya kita berkongsi pahala dengan keluarga kita. Boleh. Okay. InsyaAllah, tak ada masalah. Okey, jelas. Seterusnya Ustaz, boleh tak seorang beli lembu dan enam bahagian dia bahagikan kepada adik-beradik yang lain, sebab yang lain tak mampu lakukan korban? Maknanya dia ni belanja adik-beradik lain lah. Dia beli seekor, tapi dia 6 bahagian lain dia namakan adik-beradik dia. Satu bahagian hak dia, 6 bahagian lain adik-beradik dia. Boleh tak? Okey, macam tu tuan-tuan Jadi dia ada kaedah sunnah Kaedah sunnah dengan dia korban dengan seekor lembu, maka dia niatkan ini korban dia dan keluarga dia, adik-beradik dia. Macam tak dijaga. Satu macam hak Nabi buat lah. Ataupun dengan dia beli lembu dengan berkongsi 7 orang. Dia berkongsi 7 orang. Kalau 7 orang ni dipanggil sunnah aini. Maknanya setiap seorang ambil bahagian setiap seorang. Itu sunnah aini. Maknanya secara individu. Itu boleh juga. Tapi kalau kita berpeluang untuk melakukan amalan yang lebih mendekat dengan sunnah Nabi, maknanya kita yang beli lembu, maka kita niatkan ini korban aku dan keluarga aku, termasuk adik-adik lah keluarga aku ni, ini korban aku dan adik-beradik aku kerana Allah Ta'ala, maka semua dapat pahala korban. Mana kata walaupun begitu tak menjadi masalah, tetapi nak mendekatkan diri kita kepada Allah, kita kena keluarkan lakukan korban tu dengan hasil titik peluh kita sendiri. Itu lebih menjiwai. Betul Ustaz? Baik. Soalan seterusnya, saya hendak bertanya, hukum ibadat korban adalah sunat muakkad untuk diri sendiri. Apa hukum bapa buatkan korban untuk ahli keluarganya, dan bagaimana pula untuk berniat korban oleh bapa atau anak itu sendiri? Saya rasa lebih kurang sama soalan tadi. Yalah, maknanya bapa dia yang mengeluarkan belanja untuk beli lembu, untuk buat korban untuk anak-anak dia. Okey. Maknanya di sana bukan anak dia berkorban. Kan? Dari segi takrifan korban, bukan anak dia berkorban. Yang berkorban ialah bapa dia. Mengeluarkan harta dia untuk membeli lembu dan menyembelih lembu. Maka di sana yang kita nak di situ, yang lebih utama bukan nama yang kita letak, tapi pahala yang kita nak. Jadi boleh kita menggunakan kaedah Rasulullah. Kita beli seekor lembu seperti tadi, kita niatkan ini korban kita dan anak-anak kita 7 orang, 10 orang, boh belaka anak-anak kita, maka semua dapat pahala korban. Tidak tertakluk kepada 7. Kita buat bukan tertakluk pada 7. Kita tak pakai kaedah bahagian. Kita pakai kaedah seperti Nabi, ini korbanku dan ahli keluargaku. Kebetulan ahli keluarga kita ada 20 dapat pahala. Itu dia. Okey, jelas Baik, siapa lagi yang nak bertanya boleh buka mikrofon Boleh buka mikrofon kalau ada yang nak bertanya. Kita bagi peluang dekat semua orang. Kita bagi peluang. Waalaikumsalam. Siapa tu? Boleh perkenalkan diri tak? Boleh perkenalkan diri? Saya Ayu. Dari mana?
Ayu daripada Teluk Palima Garang. Ustaz tak kenal saya lah. Tak nampak gambar lain tu yang tak tadi dah candas suara tapi tak tunjuk, biasa tunjuk muka, ni tak tunjuk muka, jadi itulah kan. Nampak background pun nampak macam datin. Jadi takut juga nak tegur. Okey, silakan Hajah Ayu. Okey. Okey, masih berkaitan dengan yang berkorban and wakilkan untuk seluruh ahli keluarga tu. Macam kalau kita wakilkan pada ejen kan, kadang-kadang dia orang letak minta penama kan Ustaz. Perlu ke kita letak nama atau sekadar kita niatkan antara kita dengan Allah pun dah cukup? Dia satunya pihak pengendali itu dia perlukan nama itu sebab dia nak buat akad wakalah bagi penyembelihan. Kan? Jadi si penyembelih yang diwakilkan untuk menyembelih tersebut mesti mendapat wakalah daripada si pembeli ataupun si peserta. Jadi maka dia keperlukan nama. Jadi sebenarnya kalau kita katakan kita ambil dua bahagian contohnya lah, kita sertai dua bahagian, tak semestinya kita taruh dua nama. Boleh kita buat nama kita sahaja. Yang penting niat kita dua bahagian ni, korban siapa? Korban kita dan ahli keluarga kita dapat pahala mereka. Tapi untuk pengurusan wakalah ini dia perlukan nama. Dia perlukan nama. Maknanya kalau kita ambil dua bahagian, kita tahulah dua nama supaya memudahkan dia orang tahu ni dua bahagian ni ialah orang yang daripada orang yang sama. Tapi yang penting sekali, wakalah tu mana bila walaupun kita dua nama tapi kita wakilkan satu saja pun dah memadai sebab dia itu datang daripada kita kan, kita wakil kepada penyembelih. Maknanya wakalah ini satu benda yang penting untuk mengesahkan kita mewakilkan kepada penyembelih. Maknanya dalam proses ibadah korban, bila kita buat di tempat yang lain, dia ada wakalah pembelian, wakalah penyembelihan dan wakalah pengagihan. Jadi dalam maknanya jadi bila dia nak laksanakan proses pewakalah itu, dia perlukan nama. Itu sebagai proses sahaja. Jadi kita bagilah nama kita. Nama kita dua kali pun tak apa sebab kita ambil dua bahagian. Tapi niat kita yang sebenar, dua nama yang kita masuk tu ialah korban kita dan keluarga kita. Dari segi pahalanya keluarga kita dapat. Macam tu je. Okey, jelas saja Ayu. Kita ada 100 soalan masuk ni Ustaz. Banyak soalan. Saya pun dah panah telefon ni. Dah panah telefon saya ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya buka untuk beberapa soalan lagi sebab kita pun dah dekat pukul 9. Waalaikumsalam. Baik, cepat sebelum saya tutup. Okey. Siapa? Perkenalkan diri. Saya Sapian. Daripada mana Haji Sapian? Kuantan. Daripada Kuantan. Okey, silakan Haji Sapian. Okey, apa ni tadi tujuh bahagian lembu tu. Tadi cakap pasal kita bagi pada ahli keluarga. Katakan kita nak bagi enam yang lain tu kepada orang-orang lain, bukan ahli keluarga. Orang yang susah. Contohnya. Orang susah atau kawan kita. Orang yang tak berkemampuan, yang bukan ahli keluarga. Macam mana tu Ustaz? Okey. Kalau kita tengok ruh ibadah korban ialah ibadah individu. Maknanya kita tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengeluarkan belanja untuk menyembelih binatang. Itu tandanya kita berkorban. Kita mengorbankan harta kita sebagai tanda kesyukuran kita dengan menyembelih binatang. Tapi kalau orang yang tak mampu untuk berkorban, tak mampu untuk berkorban, maka di sana tak ada tuntutan dia melakukan ibadah korban. Maksudnya tidak perkataan wajib tu tidak ada tuntutan sunat muakkad pun pada orang yang tidak berkemampuan. Jadi kalau kita ni mampu membeli seekor lembu, mampu membeli seekor lembu dengan kemampuan kita, boleh tak kita letakkan nama orang-orang yang tidak berkemampuan dalam ibadah itu supaya mereka seolah-olah lakukan ibadah korban. Dari segi ta'rifannya sendiri pun mereka tidak melakukan pengorbanan di situ. Tak berlakunya pengorbanan kerana apa? Mereka tidak membelanjakan wang ringgit mereka. Tidak mengeluarkan hasil mereka. Mereka tidak melakukan ibadah tersebut. Sebab apa? Ibadah itu adalah ibadah fizikal yang mana kita keluarkan belanja untuk membeli lembu dan dengan sebagai tanda kesyukuran kita, dan kita menyembelih lembu dan kita sedekahkan daging lembu tersebut. Itu proses dia. Tapi kalau orang yang tak mampu, dia tak ada tuntutan.
maka dia adalah orang yang boleh menerima korban pula. Boleh menerima daging korban. Bila orang tak mampu untuk berkorban, dia tak mampu nak memberi, maka dia termasuk orang yang boleh menerima. Tapi apakah proses tu boleh maksudnya bagi bahagian dekat orang yang tak mampu tu? Boleh ke tak boleh? Dari segi matlamat ataupun tujuan korban tu tidak tercapai. Tak tercapai. Sebenarnya tidak tercapai. Lebih baik kita yang beli seekor lembu tu, kita niatkan korban dia untuk kita, kan? Dan korban untuk keluarga kita, dan kita sedekahkan pahalanya kepada orang lain. Maksudnya orang yang tak mampu tu, dia bukanlah orang yang perlu berkorban, tapi dia ialah orang yang menerima. Dia menerima. Orang yang menerima. Jadi kena faham takrifan dululah. Jelah. Okey, itu dari sudut takrifan. Baik. Baik. Sama. Okey, apa lagi soalan? Okey, apa lagi soalan? Lama pula nak tanya soalan. Tadi tak saya tanya soalan. Nak kena ni. Nak tutup dah kita ni. Okay, Sila. Okey, sila. Ya, kita santai, sembang santai malam ni. Mesti tak marah pun. Okey, baik. Waalaikumsalam. Silakan. Warahmatullahi Silakan bertanya. Hajar. Silakan bertanya. Hajar. Saya Puan Zara daripada Kemaman. Kemaman Terengganu, masya-Allah jauh ya. Jadi nak tanya mengenai seorang bapa yang tak mampu untuk nak membuat hakikah untuk anaknya, tapi diganti oleh datuknya. Maknanya datuknya lah yang membuat bayaran untuk hakikah tu. Macam mana tu? Okey. Okey. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih soalan tu. Baik, soalan comel soalan tu. Maknanya nak buat akikah. Akikah ni dibuat oleh siapa? Akikah ni bukan anak kecil tu yang buat akikah. Dia baru lahir kan? Akikah adalah satu tanda kesyukuran kita apabila dianugerahkan cahaya mata. Siapa yang bersyukur tu? Ibu bapa dia atau datuk atau nenek dia. Tok dengan tok ki dia. Tok Jadi ki. Tok dengan tok ki dia. Makna dia sana kalau mak ayah dia tak mampu nak buat akikah tu sebab dia tak ada kemampuan ketika anak dia lahir tu, tak ada bitih nak sembelih lembu. Ataupun tak ada bitih tak mampu untuk sembelih kambing untuk akikah anak dia, maka akikah tu boleh dilakukan oleh Datuk dia. tok dia ataupun tok ki dia boleh buat. Jadi maknanya mereka ni dia buat atas dasar apa? Rasa syukur boleh dapat cucu. Jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Biasa Hajar. begitu. Kalau mak bapak tak buat, tok ki akan buat lalu. Okey. Tak Soalan masalah. seterusnya. Assalam. Kalau boleh bagi salam elok-elok. Okey, baik. Berkaitan akad wakalah tadi, jika tiada disebabkan oleh pengendali tentang harga binatang dan kos pengurusan, masih sah ke akadnya sebab takkan nak cancel 45 hari sebelum korban? Lagu mana tu Ustaz? Itulah sebab tu benda ni perlu ada ilmu lah bila kita nak lakukan ibadat, bila kita nak menerti mana-mana program korban di luar negara khususnya. Pertama, kalau boleh kita tanya, ada tak akad dilaksanakan? Bila kita nak melakukan proses muamalat dengan pihak pengendali ni, perlu benda yang paling utama kita tanya, ada tak akad wakalah dilaksanakan? Sebab kadang-kadang ada pengendali ni yang tak menyediakan akad wakalah pun. Just kita buat buat payment aja, kan? Maka tak ada sebarang akad berlaku. Masalahnya Ustaz, masyarakat kita tidak didedah, masyarakat awam kita di luar sana tidak didedahkan apakah itu wakalah dan apakah bentuk wakalah tu sendiri. Jadi bila orang tak tahu, mungkin di sana ada yang mengambil kesempatan. Itu yang menjadi masalah kita pada hari ini. Jadi nak ceritanya, proses wakalah ni ada satu benda yang penting. Betul Sahih? Yang mana kita perlu jelas tahu harga sekian, harga lembu, harga proses dan sebagainya Sahih? Okey. Betul. Sebab kenapa perlu ada akad wakalah, kan? Dan untuk mengelakkan gharar berlaku dalam muamalat tersebut. Penipuan. Ketidaktentuan. Maknanya kalau dia tidak nyatakan berapakah kos pengurusan yang dikenakan, kan, terhadap korban tersebut, kita tak tahu berapakah kos yang diambil, kan? Jadi di situ bila satu muamalat prosesnya tidak dinyatakan dengan jelas kos pengurusan yang dikenakan, maka di situ berlakunya gharar dalam muamalat itu, mana ketidaktentuan. Mana-mana kaedah muamalat yang ada gharar di dalamnya, maka kaedah muamalat itu tertolak. Jual beli itu hukumnya tidak
tidak sah. Proses muamalat hukumnya tidak sah apabila adanya gharar, ketidaktentuan. Dia nak mengelakkan daripada perkara itu, mesti dipastikan dia ada kos pengurusan yang dikenakan dan dimaklumkan kos pengurusan tersebut. Jadi ada kadang-kadang kalau perlu kita survey bila kita nak cari pengendali-pengendali program korban ini, kita tanya dulu, ada tak akad wakalah disediakan. Akad wakalah maknanya ada satu dokumen, sama ada secara fizikal ataupun secara digital, yang di sana ada butiran-butiran wakalah yang jelas. Maknanya wakalah dalam bentuk pembelian, wakalah dalam bentuk penyembelihan, wakalah dalam bentuk pengagihan. Jadi inilah yang dia disebut wakalah. Satu maknanya satu kontrak yang jelas berlaku antara kita peserta dengan pengendali. Sebab apa? Sebab pengendali mengendalikan lembu kita, bukan lembu dia, lembu kita. Maka bila lembu kita, perlu ada akad mewakilkan mereka menguruskan lembu kita tadi. Perkara ini perlu jelas. Perlu jelas. Itu dalam kaedah yang ditentukan dalam kaedah syarak Okey, kita. satu soalan lagi saya buka kepada penonton. Satu soalan lagi sebelum kita tutup. Satu soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan diri daripada mana? Saya Zuraida daripada Ulu Langat, Selangor. Hajah Zuraida. Saya nak bertanya soalan. Bertanya soalan berkenaan dengan situasi berikut. Katakanlah Nani berkongsi korban nazar 1/7 bahagian lembu. 6/7 bahagian lain dikongsi adik-beradik yang lain sebagai korban sunat muakkad. Jadi mengikut hukum, bahagian korban Nani itu perlu disedekahkan semuanya untuk fakir miskin. Persoalannya, bolehkah Nani ambil ataupun makan bahagian daging korban adik-beradik yang lain? Okey. Apa soalan dia? Okey, soalan ni jelas saya faham soalan tu. Jadi maknanya 1/7 itu adalah bahagian nazar. 6/7 lagi bahagian sunat. Apa tu korban sunat. Jadi maka di sana bila binatang korban dah disembelih, benda yang pertama harus diasingkan ialah bahagian nazar dahulu. Bahagian nazar tu kena diasingkan. Asing siap-siap. Asingkan siap-siap bahagian nazar. Semuanya, mana 1/7 daripada daging nazar itu, maknanya bila kita sembelih lembu, kita timbang berapa jumlah daging yang kita dapat. Kalau katakan dagingnya 90 kilo ataupun 70 kilo contohnya, 1/7 nazar tu kena diasingkan. 10 kilo kena diasingkan lebih awal. Kan? Sebab 10 kilo itu cara pembahagiannya berbeza. Mana 10 kilo tu kena disedekahkan semuanya. Disedekahkan semua juga fakir miskin. Tak boleh peserta nazar itu memakan daging yang daripada binatang kurban nazar tadi. Tapi kalau dia makan daging daripada bahagian adik-adiknya yang 6/7 lagi itu boleh. Tapi daging dia sendiri tak boleh makan. Kalau misalnya berlaku daging tersebut kita ambil sikit je, bukan banyak Ustaz. Dia ada 10 kilo. Kita ambil lah, dia boleh setengah kilo buat rasa. Kita buat rasa-rasa, kita rasakan. Dah kita sembelih bayar, walaupun nazar nak buat rasa juga. Maka hukumnya haram dan wajib diganti. Masya Kalau kita rasa kita ambil setengah kilo, sekilo, wajib kita beli lembu, kita ganti. Kena ganti. Kena ganti balik. Wajib diganti. Wajib ganti. Kalau tidak berdosa. Masya Allah. Rahmat tak tahu ni Ustaz. Wajib kena ganti. Rahmat tak tahu. Kalau ambil sekilo lah pergi beli kat pakek, beli lembu kat pasar sekilo, kita sedekah kat fakir miskin, ganti yang kita makan. Kalau tidak berdosa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cukup padat malam ni. Tapi malam ni memang kita ada banyak soalan, lebih kurang. Kalau ikutkan hati, saya nak baca sampai habis soalan ni. Itu pun di atas persetujuan tuan-tuan kalau nak tahajud bersama pada malam ni. Tapi itu mustahil tuan-tuan. Kalau kata semua nak tahajud malam ni, kita on baca soalan 100 soalan pada malam ni. Betul Ustaz? Ustaz okey? Boleh. Tapi tengok tak ada yang nak komen tu, maknanya toksik lah tu. Okey. Jadi dia toksik. Apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, last satu soalan Okey, boleh. Last satu soalan last. Okey, silakan Tuan Haji. Saya Abdul Aziz daripada Kuantan. Kuantan Bahang. Okey, silakan. Silakan Tuan Haji. Last soalan. Saya nak tanya dengan keadaan sekarang ada sedekah korban, kita kongsi ramai-ramai.
sumbangan, kemudian dinamakan kepada orang lain, adakah kita boleh tuntut daging korban tu? Okey. Itu maknanya kaedah dia panggil sedekah korban itu aja. Okey, dalam kaedah kita melakukan ibadah korban, dia ada beberapa kaedah. Satunya kaedah kita lakukan secara total keseluruhan lembu. Kita korban dengan seekor lembu. Ataupun kaedah kita ambil satu bahagian, 1/7 ataupun bahagian-bahagian daripada 7 itu. Dan kalaulah tuan-tuan kita tak mampu untuk menyertai satu bahagian sekalipun, sebab sekarang ni lebih-lebih lagi lembu harga sekarang mahal, kan? Legu mahal, tapi kita nak juga dapat pahala korban pada tahun ini. Kita nak join satu bahagian tak mampu, 900 kadang-kadang, kalau ada satu tempat 1000 pun ada, tuan-tuan. Masya Allah, mahalnya. Tu dia. Kalau di Palestin lagi mahal, tuan-tuan. Di Palestin lembu lagi mahal. Jadi kita nak masuk satu bahagian pun dah 1000 lebih. Jadi di sana ada kaedah yang mana kita boleh juga mendapat pahala korban walaupun sedikit, dengan kaedah kita buat sedekah korban. Maknanya satu bahagian tadi tu dikongsi oleh beberapa orang, seorang sikit kongsi, dapatlah dia orang beli satu bahagian, maka ini dinamakan sedekah korban. Dan kaedah sedekah korban ini, tuan-tuan, pembahagiannya disedekahkan semuanya, sebab tujuan ialah untuk sedekah. Dia buat tu sedekah korban, maka di sana tak ada di situ tidak digalakkan untuk kita mengambil korban, mengambil daging daripada situ, kerana tujuan kita membuat ibadah tersebut pun nak dapatkan kelebihan bersedekah ketika ada korban, maka dagingnya disedekahkan semuanya. Semua sekali sedekahkan. Tak banyak pun bahagian kita. Kita bagi kata satu bahagian, kita ambil satu bahagian berkongsi 3 orang 4 orang. Jadi kalau bagi daging cipuk je. Lebih baiklah kita sedekah. Sebab niat asal kita nak dapat pahala sedekah korban. Jadi kita sedekahkan. Maksudnya kita kena faham matlamat asal. Matlamat asal korban tu apa benda? Yang mengharuskan kita berkongsi untuk melakukan sedekah korban. Jadi benda tu kita sedekahkan. Pentakrifan, maksudnya sebelum kita nak buat ibadah korban, kita kena faham betul-betul, Ustaz. Betul. Tak boleh kata aku nak korban, aku tunggu bayar macam tu je tapi tak tahu apa-apa. Betul. Maksudnya kena juga ada ilmu dalam masalah ataupun bab korban ni. Betul, penting ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Kalau ikutkan soalan memang banyak, jadi kita tak boleh nak buka semualah. Nanti kita akan adakan program-program lain lagi secara santai, insya-Allah. Tuan-tuan terus follow kelas asas Arab Fahman, tuan-tuan. Baik. Ada yang bertanya, siapa ustaz di depan ni? Tu dia siapa ustaz di depan ni. Saya sendiri bila bercakap dengan ustaz yang ada depan tuan-tuan di sini, saya rasa teruja. Dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan fakihnya dalam bab fiqh ni, tuan-tuan. Kan? Jadi mungkin tuan-tuan nak kenal, tiba-tiba muncul siapakah beliau ni? Daripada tadi pompeng kan? Tapi kita tak tahu background dia apa dia. Baik, jadi ustaz, mungkin ustaz boleh perkenalkan sedikit latar belakang ustaz, yang mana saya dengar ustaz ni belajar dekat daripada pondok di Kelantan, pondok di Kelantan, kemudian ustaz sambung dekat India. Saya tak tahu apa ustaz buat dekat India. Kemudian ustaz pergi dekat negara Arab. Jadi mungkin ustaz boleh ceritakan sedikit latar belakang ustaz secara ringkas. Dan apa pengalaman-pengalaman ustaz yang telah ustaz buat. Okey, insya-Allah. Okey. Nama saya ialah Junaid bin Talib. Junaid bin Talib. Saya kelahiran Kuala Lumpur. Masya-Allah. Bukan Terengganu Bukan Terengganu. Kelahiran Kuala Lumpur, mendapat asas pendidikan awal di Kuala Lumpur lah. Cuma pengajian agama saya bermula di pondok. Di pondok Pasir Tumbuh. Saya mondok. Patut sedap. Saya mondok boleh 3 tahun saja, tak lama. Di pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Kemudian saya meneruskan pengajian saya di Jamiah Darul Ulum Deoband, India. Deoband? Deobandi tu Ustaz? Deobandi. Dia Jamiah di Universiti Darul Ulum Deoband di India. Yang belajar hadis tu? Belajar hadis. Dan saya mengikuti pengajian Dauratul Hadis sampai saya berjaya menamatkan pengajian Daurah Hadis dan memiliki ijazah pengajian hadis. Maksud Sunan Sitah tu habis Ustaz? Ya. Masya-Allah, satu sistem pengajian turas yang masih kekal sampai hari ini. Maknanya
satu serta pengajian hadis secara musalsalat, secara bersanad. Mana kita belajar hadis secara kulit ke kulit. Sunan Sitah, 6 sunan itu dia belajar dari kulit ke kulit. Alhamdulillah, saya berpeluang mengikuti pengajian tersebut dan alhamdulillah memiliki sanad-sanad khusus dalam semua kitab Sunan Sitah, mana sanad Bukhari, sanad Muslim, secara langsung bermusalsalat sampai ke Imam Bukhari sendiri. Memang ada sanadnya lah. Maka tak salah saya jemput Ustaz Junid pada malam ni. Dan seterusnya saya menyambung pengajian saya di Universiti Al-Azhar dalam kuliah Usuluddin, pengkhususan hadis. Masya-Allah. Seterusnya dalam karier saya berkecimpung dalam dunia motivasi dan latihan, training kan. Saya terlibat hampir 20 tahun dalam training. Kalau tuan-tuan mungkin biasa dengar satu modul training yang dinamakan Mukmin Professional, yang dikembangkan, kalau tengok selalu keluar dalam IKIM bersama dengan Ustaz Fahrul Makjoy. Saya salah seorang trainer Mukmin Professional yang bersama dengan Ustaz Fahrul Makjoy dan pasukan-pasukan saya dalam mengendalikan kursus-kursus training bina insan di peringkat badan-badan korporat dan badan kerajaan dan masyarakat umum juga. Selama hampir 20 tahun saya bersama dengan Fitrah Perkasa membangunkan dan menjayakan program Mukmin Professional di kalangan ahli masyarakat, khususnya golongan-golongan korporat lah. Itu pengalaman saya. Banyak terlibat saya juga terlibat dalam kuliah-kuliah di masjid sebagai pendakwah bebas, insya-Allah. Program-program yang biasa Ustaz buat selain daripada bina insan? Kita banyak mengendalikan program-program pembangunan insan dalam bentuk korporat dan masyarakat umum, remaja dan sebagainya. Solat dan sebagainya. Dan antara modul-modul yang kita bangunkan di samping modul Mukmin Professional, kita juga membangunkan modul-modul teras. Iaitu modul-modul modul-modul kesempurnaan solat, kursus terapi kesempurnaan solat, kursus roh pembangunan solat dan sebagainya. Ini banyak kita laksanakan sepanjang hampir 20 tahun kita bekerja pada Ustaz, saya nak tanya, saya berminat nak bertanya berkenaan dengan kesempurnaan solat. Biasanya kalau orang buat kursus bina solat berkenaan dengan rukun sahaja, tata tertib solat tu sendiri, rukun 13 rukun solat, kesempurnaan solat, mereka claim kursus ataupun seminar solat yang betul. Kan? Tapi bagaimana pula cara yang Ustaz sini yang buat? Okey. Kursus-kursus solat yang kami kendalikan ini agak berbeza dengan kursus-kursus solat yang kebanyakan dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar. Kalau di luar sana caranya sebutan yang betul. Jadi kita tidak tertumpu kepada berbincang tentang hukum hakam dalam solat. Sebab persoalan hukum hakam dalam solat ni satu perbincangan yang begitu luas dah hari ini. Di masjid-masjid, di kuliah, kebanyakan dalam kuliah-kuliah solat, mereka membincangkan tentang hukum hakam solat. Rasanya hukum hakam, rukun 13 dalam solat ni semua dah ketahui. Anak kita daripada surah Kahfar pun dah belajar dah. Ya, betul. Tapi hari ini kita rasa walaupun kita dah belajar lama dengan tentang ilmu solat ini, bila kita mengajukan soalan tentang solat, kebanyakan soalan yang kita tanjungkan ialah berkisar masalah hukum solat. Hukum solat tu sendiri. Maknanya apabila kita tanya tentang perkara solat, kita tanya tentang sah batal solat. Tapi hari ini orang kurang bertanya tentang apakah gambaran sifat solat yang sempurna. Kerana hanya solat yang sempurna sahajalah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Solat yang sempurna sahajalah yang boleh melahirkan kesan ihsan sehingga lahirnya nilai takwa dalam diri kita. Kesan solat yang sempurna sajalah yang boleh melahirkan akhlak yang mulia terhadap manusia yang lain. Dan kesan solat yang sempurna sajalah yang boleh membentuk ketekunan kita dalam profesion dalam melaksanakan kerja kita. Maknanya solat yang sempurna sahaja yang bakal mampu merubah manusia. Tapi kalau kita hanya belajar solat dalam bentuk hukum semata-mata tanpa kita mengutamakan kesempurnaan, maka nilai inti pada solat yang sebenarnya jauh lagi dalam pengamatan kita. Maksudnya untuk kesempurnaan tu sendiri dapat melahirkan khusyuk pada solat tu sendiri. Bagaimana nak merasai manisnya dalam solat, Ustaz? Yalah. Jadi solat yang sempurna sahaja melahirkan jiwa yang khusyuk dan tunduk kepada Allah. Itu. Solat yang sempurna sahaja yang boleh melahirkan
hati-hati yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Solat yang sempurna saja yang boleh membentuk karakter manusia. Bukan solat yang dilakukan sekadar tuntutan hukum semata-mata. Masya-Allah. Jadi kalau kita bertanya tentang solat, seperti mana Nabi mengajarkan solat di kalangan sahabat, Nabi tidak mengutamakan hukum hakam dalam sembahyang, tapi Nabi lebih mengutamakan tentang aspek kesempurnaan. Ada beza, aspek kesempurnaan. Nabi kata tidak sempurna sembahyang seseorang itu, dan hadis kan, sehinggalah lahirnya rasa membesarkan Allah. Maknanya Nabi bukan kata tak sah sembahyang seorang, tapi tak sempurna. Maknanya sembahyang di segi hukumnya sah, tapi tidak diterima oleh Allah. Sebab apa? Tidak lahirnya rasa membesarkan Allah. Maknanya saya fikir mungkin di luar sana fikir cukup 13 rukun tu, takbir dan beri salam tu, okey, selesai, solat diterima dan sempurna. Boleh ke macam tu, Ustaz? Solat hanya berasaskan kepada tuntutan hukum hakam saja. Solat ini ialah solat seorang yang Muslim, tapi bukan solat seorang mukmin lagi. Ada beza di antara Muslim dan mukmin, tuan-tuan. Kalau kita lakukan solat kerana itu wajib dilaksanakan, itu merupakan solat orang yang disebut solat orang Muslim. Orang yang hanya menerima sahaja, tapi belum lagi tunduk kepada Allah. Masya-Allah. Beza solat seorang Muslim dengan seorang mukmin. Seorang mukmin ini bukan sekadar dia melakukan hak kewajipan, tapi solat orang mukmin dia rasa dia nak dekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia rasa dia nak dekatkan diri pada Allah, keadaan terbaiklah solat. Maka solat ini adalah kaedah dia nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cara nak dekatkan diri tu. Dan cara nak mendekatkan diri dengan Allah SWT, cara yang paling ampuh, yang paling utama Nabi kata ialah dengan mendirikan solat. Jadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, dia jadikan solat ni satu alat komunikasinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar nak menunaikan hak kewajipan semata-mata. Bukan sekadar qiyam, rukuk, sujud, bangun, tasyahud awal dan akhir, bukan sekadar tu, Ustaz. Tapi ada benda lain lagi yang perlu kita belajar. Penuh dengan penghayatan. Maknanya apabila kita melakukan solat yang didasarkan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Taala, setiap gerak perbuatan solat ini adalah perlambangan kita kepada Allah. Tanda ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Taala, bukan gerakan-gerakan yang kosong yang kita gerakkan dalam solat-solat kita. Penuh dengan penghayatan, bermula daripada kita berdiri qiyam dengan rasa malu dan hormat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan jiwa yang tunduk, kita memulakan bacaan-bacaan yang dituntut, memulakan bacaan Fatihah. Nabi menyatakan dalam satu hadis kursi, apabila seorang hamba itu membaca suratul Fatihah di dalam solatnya, dia menghayati Fatihah yang dibacanya, maka setiap ayat yang dibaca, yang dihayati itu akan dijawab terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diajar Ustaz dalam seminar-seminar yang Ustaz buat. Itu yang dihayati. Kita dekatkan pendengar, peserta kita untuk menghayati bagaimana komunikasi kita, bagaimana kita punya tawajuh kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap gerak perbuatan solat kita dan setiap bacaan-bacaan kita. Bukan bacaan-bacaan yang kosong tanpa dihayati. Bacaan yang kosong tidak membantu hati kita dekat dengan Allah. Tetapi bacaan yang dihayati akan mendekatkan kita kepada Allah. Di sana kita akan berasa semakin rendah, semakin hina di hadapan Allah, yang menyebabkan kita, tuan-tuan, terasa ketika itu manisnya ibadah solat kita. Tuan-tuan, perempuan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah terang lagi bersuluh, betul ke? InsyaAllah. Jelas lagi bersuluh. Lantaklah yang mana satu pun. Tak salah saya jemput panel kita pada malam ni. InsyaAllah. Bukan calang-calang, tuan-tuan. Seorang yang latar belakang pondok, kemudian menyambung di India dengan menghabiskan pengajian Sunan Sittah, kemudian melanjutkan pengajian ke Mesir, okey, dan faqih dalam bidang yang ada ni, balik menjadi menjadi NGO, okey, dengan orang yang terkenal Ustaz Fahrul Mak Joy. Tuan-tuan, insya-Allah apa yang kita dengar daripada ulasan Ustaz, pembentangan Ustaz tadi, beliau bukan seorang yang biasa-biasa, kita kata, bukan calang-calang. Dan alhamdulillah kita direzekikan oleh Allah untuk belajar ilmu pada malam berkenaan dengan korban. Insya-Allah, tuan-tuan, insya-Allah awal bulan 8 nanti kita akan buat satu program seminar ruh solat. Awal bulan 8 kita akan buat seminar
roh solat, bagaimana nak menghayati. Sebab apa? Daripada apa yang setelah saya dengar daripada Al-Fadhil Ustaz Junaid sini menceritakan, kebanyakan orang ajar berkenaan dengan sifat solat saja, secara fizikalnya, tetapi tidak menerapkan jiwa, bagaimana nak merasai, menjiwai sempurnanya solat yang boleh memberi perasaan yang begitu tinggi dalam ibadah kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa tuan-tuan, awal bulan 8 kita akan buat seminar ni. Follow kita rapat-rapat. Okey? InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik. Kita dah sampai kepada kemuncak program tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey. Tuan-tuan yang bertanya soalan, terima kasih. Tuan-tuan yang menonton pada malam ni pun terima kasih. Yang menyertai kita pada malam ni terima kasih. Tuan-tuan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu majlis ilmu yang sangat-sangat mulia. Bukan semua orang dijemput oleh Allah untuk masuk dalam majlis yang mulia ini. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Junaid. Sama-sama. InsyaAllah kita bertemu lagi Ustaz dalam seminar Roh Solat Ustaz. InsyaAllah. Kalaulah bab korban pun dah mantap Ustaz menjawab tadi tuan-tuan, apatah lagi bab Roh Solat, yang mana akan menerapkan banyak perkara dan ilmu bagaimana kita nak datangkan khusyuk dalam ibadah kita. InsyaAllah. Jadi jangan lupa awal bulan 8 follow kita, follow Facebook kita Kelas Asas Arab Fahman. Jangan keluar daripada grup. Siapa yang keluar grup dia tak dapat maklumat. Dia tak dapat maklumat. Saya boleh kata terus terang, siapa yang keluar grup dia tak dapat maklumat. Sebab kita akan hantar maklumat hanya dalam grup WhatsApp saja. Jadi join WhatsApp dan juga Telegram. Okey? Boleh saya? Boleh, boleh. Baik, sekian dulu daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.